السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat lagi menyambung kitab Ubudiyah karangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah pada muka surat yang ketujuh, iaitu Allah berfirman ketika menggambarkan keadaan para malaikat. Pada kuliah kita yang lepas, kita telah sebut bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan syaitan dan apakah jenis godaan dan bisikan syaitan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana tidak berjayanya syaitan dalam menggoda anak Adam yang mukhlasin, yang ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu daripada baju kalis peluru yang mana syaitan ni tidak dapat meletakkan ataupun menggoda kita apabila kita berada pada tahap ikhlas yang betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbincangan kita pada kuliah yang lepas. Pada malam ini kita akan tengok bagaimana Allah berfirman ketika Allah menggambarkan keadaan para malaikat. Surat yang ketujuh, bawah sekali itu. Allah berfirman ketika menggambarkan keadaan para malaikat. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Allah Ta'ala sebut suratul Anbiya ayat 26 hingga 28 yang bermaksud, dan mereka berkata, Allah yang Maha Pemurah telah mengambil mempunyai anak, Maha Suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan tidak mengerjakan perintah-perintahnya tanpa arahan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, yakni malaikat yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati kerana takut kepadanya. Baik, kalau kita tengok ayat ni, musyrikin Mekah mereka menganggap bahawa malaikat ini adalah anak perempuan Tuhan, anak perempuan Allah, hasil daripada pernikahan dengan jin katanya. Maka adalah malaikat. Ini fahaman yang karut yang ada pada musyrikin Mekah.
Lalu malaikat ini bagi dia, kita perlu minta dengan malaikat ni kerana nombor satu, dia dekat dengan Allah Ta'ala. Ada juga dalam surah yang lain Allah Ta'ala telah menjawab dengan jawapan bagaimana mereka boleh terima malaikat ni anak perempuan Allah, sedangkan mereka hina anak perempuan mereka sendiri. Mereka menanam hidup-hidup anak perempuan mereka sendiri. Tapi apabila malaikat dia kata anak perempuan Allah, dia boleh terima malaikat ni sebagai anak perempuan Allah. Dia boleh minta syafaat ataupun pertolongan dengan para malaikat. Ini satu perkara yang celaru pemikiran orang jahiliah ataupun musyrik Mekah pada ketika itu. Allah Subhanahu wa taala menyebut bagaimana malaikat itu adalah penciptaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul satu soalan, mana lebih mulia di antara malaikat dan manusia? Itu persoalan dia. Jawapan dia, Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quran bahawa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan insan, manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Malaikat ni memang Allah Ta'ala buat untuk supaya dia jadi taat. Saya selalu buat contoh sebagaimana Allah Ta'ala buat garam untuk jadi masin. Kita tak pernah komplain pun berkenaan dengan garam tu masin. Tak ada orang boleh komplain garam ni masin sungguh. Sebab kita sebut nama garam pun kita tahu dah masin. Sebagaimana kita tidak pernah komplain juga gula tu manis. Kita kata, oi manis gula ni. Orang kalau bercakap begini orang panggil jenis kecil manis tinggi. Nah, sebut gula tu tak nampak tuan lagi, baru sebut gula tu kita nampak dah bahawa oh manis tu. Sebab gula. Kita kata banyak gula hari ni lebih manis. Mana sabar cakap kita. Tapi kita nak kata betapa manisnya gula ni tak ada. Sebab apabila kita sebut gula itu terbayang di fikiran kita manis. Dan kita terbayang juga apabila sebut garam, terbayang di fikiran kita masin. Maka malaikat begitulah. Apabila sebut malaikat, dalam hati kita, fikiran kita, malaikat ini memang hamba Allah yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala, penciptaan dia untuk jadi baik, untuk taat kepada perintah Allah. Dia bukan diciptakan untuk diuji. Tidak. Semasa Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia bagi tahu kepada malaikat bahawa dia nak buat khalifah di atas muka dunia. Dia suruh malaikat semua usjudu li Adam. Kamu semua sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Bukan iblis tu malaikat, tidak. Iblis tu dia berkawan dengan malaikat. Iblis daripada golongan jin, dijadikan daripada api. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Iblis ataupun daripada golongan jin ni, dia merintah muka bumi, dia tidak ikut arahan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hapuskan semua. Dengan cara Allah Ta'ala meraibkan dia. Kita tak nampak dia, walaupun dia ada. Jin tu dia ada tapi kita tak nampak. Mungkin dia mari malam ni. Cuba tengok sebelah-sebelah, takut ada. Nah, mungkin ada. Dia mari mengaji juga jin ni. Baik. Kalau jin pun mari mengaji, manusia malah mengaji, teruk pada jin. Jin juga ada Islam, ada kafir, ada munafik, ada bermacam-macam mazhab. Iblis kana minal jin, daripada golongan jin. Tapi yang fasik,
fafasaqa an amri rabbih, Allah Ta'ala sebut dia telah pun engkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila Allah Ta'ala suruh sujud, termasuklah dengan dia. Termasuk dengan dia sekali sujud. Tapi dia tak mau sujud. Kita nampak sini pembicaraan kita malaikat. Malaikat semua sujud. Kerana malaikat ini sifat dia tidak akan derhaka kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jadikan malaikat untuk menjaga neraka. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim. Dalam neraka ini ada alaiha malaikatun ghilazun shidadun, malaikat yang bengis. Dari segi percakapannya bengis, perbuatannya bengis. La ya'suna Allah ma amarahum, dia tidak akan derhaka kepada perintah Allah sebab dia malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia akan buat apa sahaja disuruh oleh Allah. Malaikat ini banyak, berpuluh ribu sekali masuk beribadah di Baitul Ma'mur. Itu di langit tempat beribadahnya para malaikat. Dah hak masuk tu tak keluar dah, lepas tu masuk lagi, lepas tu masuk lagi sampai kiamat. Ini ceritalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bawa ayat ini kepada kita kerana ada golongan yang mempertuhankan malaikat dan mengambil pertolongan dengan malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada orang yang dapat doa malaikat, pertolongan malaikat. Siapa dia? Orang yang Allah Ta'ala redha. Siapa yang Tuhan redha? Berkaitan dengan malaikat ini, Allah Ta'ala telah sebut dan Nabi SAW sebutlah hadis bahawa ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk duduk atas muka dunia ni untuk cari majlis-majlis ilmu. Dia melebarkan sayap dia sehingga ke arsy Allah. Memang khas malaikat yang duduk dalam majlis ilmu. Dia merahmati orang yang duduk dalam majlis ilmu. Jadi sebutlah hadis, kalau marilah bala orang majlis ilmu tak kena bala. Sebab ada doa para malaikat. Dan doa para malaikat itu juga Allah Ta'ala telah sebut juga dalam Al-Quran. Malaikat yang memikul arsy, mereka juga berdoa untuk orang beriman dan orang yang mengikuti jalan Nabi SAW, supaya mereka ini diberi kelapangan hidup, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang Allah Ta'ala redha akan bersama dengan Nabi SAW, dan dia didoakan oleh para malaikat. Hidup di atas muka dunia ni kena doa malaikat. Malaikat yang dekat dengan Allah, dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kita ni kalau alim ulama ke siapa ke tolong doa pada kita pun kita rasa seronok dah. Apatah lagi bila malaikat mendoakan kita. Jadi kita kena ambil peluang untuk sama-sama kita terima doa malaikat ini. Sebab tu dia sebut tadi, wala yashfa'una illa liman irtada. Wala yashfa'una illa liman irtada. Kalau kita tengok dalam penafsiran ni, ayat yang ke-28, ya'lamu ma baina aidi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala di hadapan mereka apa yang berlaku, dan wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan orang yang Allah Taala redha. Mereka tidak akan memberi syafaat kepada sesiapa pun, hanya kepada yang Allah Taala redha saja. Ini juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Saba ayat 23, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adhina lah, illa liman adhina lah,
dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang diizinkan memperolehi syafaat itu. Baik. Dalam bagi syafaat ni, sebenarnya mereka yang memberi syafaat hanya memberi recommendation sahaja. Faham recommendation ni apa dia? Cakap Mak Saleh malam ni. Nah, dia hanya mensyorkan sahaja. Nabi, wali, malaikat hanya boleh beri syafaat kepada mereka yang Allah Ta'ala redha untuk menerima syafaat. Untuk menerima syafaat, Allah Ta'ala redha sahaja. Mereka yang layak maka boleh beri syafaat. Sebab syafaat itu izin Allah Ta'ala. Baik. Masalahnya, orang yang minta syafaat dengan kubur, minta syafaat dengan apa ni, dia mana tahu Tuhan redha? Dia mana tahu Tuhan redha? Dia minta syafaat, hatta minta syafaat dengan Nabi sendiri pun. Betul, Allah Ta'ala redha pada Nabi. Tapi dia tu sendiri, Allah Ta'ala redha ke tak, kita tak tahu. Sebab tu dalam bab ni, tuan-tuan dirahmati oleh Allah, nak jadi orang yang Allah Ta'ala redha, mesti ikut sunnah Nabi. Dia duk buat bid'ah berdengung, tapi dia kata nak minta syafaat dengan Nabi. Nabi mana nak bui? Perbuatan dia tu Allah Ta'ala tak redha. Perbuatan dia tu Allah Ta'ala tak redha. Orang yang diredai oleh Allah, dia beramal dengan amalan tauhid. Dia tak buat syirik. Dan orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beramal dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan hadis. Itu Allah Ta'ala redha. Bukan dia beramal ikut dia sendiri. Tidak, tu Tuhan tak redha. Siapa sahaja yang beramal mengikut kehendak dia, bukan kehendak Allah, Allah Ta'ala tak redha sama sekali. Ini rule dia, undang-undang dia, yang perlu kita faham. Lepas tu kita nak syafaat Nabi, kita kata hatta malaikat ke siapa ke, pertolongan juga di hari akhirat. Siapa-siapa sahaja yang Allah Ta'ala boleh beri kepada dia dengan syarat tidak syirik. Dia bukan bagi tu milik Allah. Cuma dia boleh recommend sahaja, boleh syorkan sahaja. Kalau Tuhan tak redha, tak boleh. Tak boleh. Contohnya senang je kalau kita nak tunjuk contoh. Anak Nabi Nuh alaihi salam, dia recommend oleh ayah dia Nabi Nuh alaihi salam. Tapi Allah Ta'ala jawab, wahai Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, anak kamu bukan daripada kalangan kamu. Mana Tuhan tak redha? Diminta juga oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Syafaat untuk siapa? Untuk ayah dia. Pertolongan nak beri untuk ayah dia. Keampunan supaya Tuhan ampunkan segala apa yang ayah dia buat. Allah Ta'ala jawab, ayah kamu bukan daripada golongan kamu. Makna Tuhan tak redha. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pak saudara dia Abu Talib. Tuhan tak redha. Sebab apa Allah Ta'ala tak redha? Sebab ada syirik dalam jiwa dia. Kalau dia sanggup menolak syirik dan menerima tauhid, Tuhan redha. Mana-mana orang je yang sanggup tolak syirik dan menerima tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala redha kepada dia, walau macam mana pun Tuhan redha. Sebab dia sanggup mentauhidkan Allah. Dia buang syirik yang ada dalam kepala dia tu. Tapi duk syirik dengan Allah Ta'ala, duk buat benda bid'ah, lepas tu nak suruh Tuhan redha. Mu ingat Tuhan ikut cakapmu ke? Kalau kita rasa Tuhan nak kena dengar cakap kita, baik kita jadi Tuhan. Kalau boleh, kita hamba ni, kita kena dengar cakap Allah. Ni nak suruh Allah Ta'ala dengar cakap kita. Gong sungguh. Baik. Allah Ta'ala juga berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samatu yatafattarna minhu wa tanshaqqaqu al-ard
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Maryam ayat 88 hingga 95. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kalian telah mendatangkan satu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah kerana ucapan itu dan bumi terbelah dan gunung Gana runtuh kerana mereka menyatakan bahawa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri tanpa sokongan daripada orang lain. Baik, kita nak faham secara keseluruhan ayat ni. Allah Subhanahu wa ta'ala amat marah kepada mereka yang mengatakan Allah Ta'ala ni ada anak. Sebab apa? Baik, kita tengok dia punya sebab dia. Allahu Akbar. Yang pertama sekali, bila sebut anak-anak ni ada bini, takkanlah seorang lelaki tu dia kata dia ada anak, isteri mana? Tak ada. Tapi anak ada. Kita kata tak betul ni. Sifir yang tidak betul. Kalau seorang itu ada anak, mesti dia ada isteri. Kalau lelaki lah, dia kata dia ada anak, mesti ada isteri. Hatta perempuan sendiri pun dia kata dia ada anak, mesti ada suami. Kecuali Maryam ibn Imran wa Maryam binat Imran, Maryam binti Imran tu Allah Ta'ala bagi nak tunjuk kepada kita hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maryam dalam keadaan begitu, dia pun dituduh macam-macam. Sebab hukum logiknya mesti ada suami, mesti ada isteri. Bila kata ada anak juga melibatkan seks, melibatkan perhubungan, persetubuhan. Nah, ada anak ni, kalau menikah duduk begitu saja, duduk minum air begitu saja, dia tak beranak. Faham ke tak ni Pak Cik? Takut tak faham. Orang tua dah faham lagi lah, budak-budak pun faham. Nah, jadi benda ni tak payah hajar lembu tengah padang berhenti. Sebab tu dulu ada cadangan nak buat pendidikan seks di sekolah. Pendidikan seks di sekolah. Kita kata pendidikan seks di sekolah, hak tak buat pendidikan pun budak-budak ni reti. Sebab benda tu tak payah hajar, cuma dia kena buat pendidikan jenayah seks yang ada untuk budak-budak. Hal tu penting lah. Sebab budak-budak sekarang terdedah dengan jenayah salah guna seksual ni begitu banyak. Kementerian buat keluar baru ni berapa ramai, hampir berapa ribu orang kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah keganasan rumah tangga dan seksual. Kita boleh rujuk pada fakta kementerian baru ni ada dalam Semangat Selamat Pagi Malaysia tu. Cuma teruk lah. Tu tak apalah nak ajar lagu mana, kalau orang tu pertahan diri lagu mana. Bila sebut ada anak, ada perhubungan di antara suami isteri, maka Allah Ta'ala cukup marah. Sebab apa Tuhan kata marah sangat dia ada anak ni? Sebab melibatkan mana ada bini Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, kalau kita tengok, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada, dia kata Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala yang Maha Pemurah ni ada anak.
bersifat umum dia sebut anak tu. Nasara kata ada anak, Yahudi pun kata ada anak. Disebut bahawa Nasara kata Al-Masih, Masih ibnullah, Al-Masih Nabi Isa anak Allah. Yahudi kata Nabi Uzair anak pada Allah. Maka kena ada isteri. Maka wujudlah Trinity dan sebagainya dalam Kristian yang begitu sesak, yang jauh daripada kebenaran itu sendiri. Sebab itu apabila Syekh Ahmad Didat almarhum Allahumma ighfir lahu, dia berdebat dengan Kristian dalam masalah Tuhan mempunyai anak ni, tak nak jawab. Tak nak jawab. Kenapa tak nak jawab? Sebab tidak ada hujah nak kata Allah Ta'ala tu ada anak. Kalau ada anak, Tuhan berkeinginan sama macam manusia, mana boleh Tuhan sama dengan kita? Sebab Allah ni tak sama dengan kita daripada segala apa pun. Laisa kamitslihi syai', itu dia punya kunci dia. Sebab tu Allah Ta'ala cukup marah pada siapa yang mengatakan dia tu ada anak. Memang cukup marah sungguh. Tanda Allah Ta'ala marahnya, kalau kita tengok sini, hampir terpecah belah langit bumi, nak melayang habis gunung-gunung tu. Kerana apa? Kerana dia kata bahawa dia tu ada anak. Makhluk-makhluk Allah yang lain tu terkejut dan marah kepada manusia yang mengadakan Allah itu ada anak. Langit marah, bumi marah. Sebab langit, bumi dan seluruh cakrawala ni, mereka patuh dan tunduk dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba mari manusia ni nak kata Tuhan ni ada anak. Maka orang ada akidah kata Tuhan ada anak ni, dia ni lebih bodoh daripada bukit tu lah. Daripada langit, daripada bumi. Bukit, langit, bumi ni benda yang tak ada akal. Bukit tu ada akal, kita tengok orang duduk panjat bukit Keteri ke bukit mana dah. Tak ada apa, dia duduk cegak situ lah. Tapi dia tu sendiri pun hampir pecah kalau orang kata Tuhan ni ada anak, kerana nak marahnya. Hampir-hampir pecah 7 petala langit. Wa tanshaqqaqul ardu, dan hampir terbelah muka bumi ni. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun hampir runtuh, hampir ranak. Semua sekali dengan sebab perkataan tersebut. Kenapa makhluk tu marah sangat? Bumi, langit, apa semua, kenapa dia marah? Kerana anda'au lirrahmani walada. Kerana mereka mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai anak. Itu yang mereka marah. Baik. Allah Ta'ala kata wa ma yanbaghi lirrahman, padahal tiadalah layak sikit pun bagi Tuhan yang bersifat Ar-Rahman itu mempunyai anak, ayyattakhidha walada. Baik, itu bab malaikat. Dan malaikat bukan anak Allah. Uzair bukan anak Allah. Yahudi kata Uzair anak Allah. Nasara kata Al-Masih anak Allah. Bukan anak Allah Ta'ala. Kalau kata juga, memang neraka lah tempat dia. Kita tengok ayat seterusnya, muka surat ke-9. Allah berfirman berkataan Isa Al-Masih yang didakwa ketuhanan, iaitu sebagaimana dinyatakan oleh orang Nasara. Tengok nota kecil di bawah tu, nombor 20 tu, nota kecil di bawah. Sebagaimana dinyatakan oleh orang Nasrani yang mereka mengubah kitab mereka dan menghancurkan akidah mereka. Dalam kitab saya ni, iaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi ni, dia punya penulis Ad-Dirasah At-Tahlil fil Usulin An-Nasraniyah wal Anajil. Di dalamnya ada rincian tentang penyataan yang disebutkan ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyempurnakannya. Baik, dia buat mari satu ayat. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Isa tidak hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan ia sebagai tanda bukti kekuasaan untuk Bani Israel. Surah Az-Zukhruf ayat 59. Baik, kita berbalik kepada apa yang disebutkan ini. Allah Subhanahu Wa Taala kata Isa ni adalah bukti kekuasaan aku. Bukti kekuasaan aku. Sebab
Allah Ta'ala boleh buat sebarang benda yang di luar daripada akal, di luar daripada batasan akal. Allah Ta'ala boleh buat. Apabila musyrikin Mekah minta dengan Nabi untuk belah bulan, Allah Ta'ala izinkan bulan itu terbelah. Sahabat juga nampak di hadapan mata mereka sendiri sebuah pokok yang mari melindungi Nabi SAW bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh berlaku. Benda yang pelik tu boleh berlaku di atas batang tubuh Nabi. Kalau kita ni benda pelik-pelik begini, kita cepat untuk ambil berkat daripada benda pelik ni, itu bahaya kita. Sepatutnya perkara itu tak boleh berlaku. Sepatutnya bila kita tengok satu benda yang ajaib yang tak pernah berlaku, mulut kita yang pertama sekali sebut subhanallah. Subhanallah. Tanda bahawa benda itu hebat. Memang orang akan sebut subhanallah bila tengok satu kehebatan. Oleh kerana itu, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan berkenaan dengan Isra' dan juga Mi'raj, Allah Ta'ala letak perkataan pertama ayat Isra' dan Mi'raj itu dengan perkataan subhana. Firman Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, sampai ke akhir ayat. Allah Ta'ala gunakan perkataan subhana, maha suci Allah. Memang kita tengok benda-benda ni kita kata subhanallah, hebatnya. Kita tengok orang yang hebat kata subhanallah, hebat sungguh dia. Mana kita puji Allah dulu sebelum daripada puji dia. Kalau tengok orang perempuan seksi, jangan subhanallah, itu astaghfirullah. Boleh faham ni? Dia tengok orang perempuan kain belah, subhanallah juga. Tak betul tu. Kalau subhanallah ni dia mata makin luah, kalau astaghfirullah ni dia makin tunduk. Boleh faham tu? Tak kira buat kita ni. Kalau tak bagi tahu habis dia subhanallah. Oh subhanallah, putihnya. Betih putih dah. Bismillah. Kita tengok satu benda yang tak pernah berlaku. Katakan subhanallah, hebatnya Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menafikan dia ada anak. Allah Ta'ala menafikan Isa tu anak dia dengan perkataan subhana. Tadi kita baca wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Kita baca tadi apa ni, wa qalu ittakhadha Allahu walada. Ayat yang lain, wa qalu ittakhadha Allah, mereka kata Allah Ta'ala ni ada anak. Subhana, maha suci Allah, tak ada anak. Macam mana dia boleh berkata begitu? Itu cara kita nak bagi tahu bahawa menggunakan subhanallah kena pada tempatnya. Baik. Dalam ayat ni Nabi Isa ni, kalau kita rujuk kepada surah Maryam, perkataan pertama apabila Maryam bawa balik Nabi Isa kepada kaum dia kata, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudara perempuan Harun. Bukan Nabi Harun ni, tidak, bukan Nabi Harun, tapi memang dia ada adik-beradik dia, Maryam nama Harun. Itu tafsiran yang pertama, dan tafsiran itu dah diambil oleh para ulama tafsir. Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Kalimah Harun ini digunakan, adakah dia merujuk pada Nabi Harun? Tidak. Sebab dari segi jauh Nabi Harun dengan Maryam ni jauh, beratus, mungkin berlaku beratus tahun Maryam dengan Harun. Ada dua pendapat lah kalau kita boleh bagi. Yang pertama, memang saudara dia tu nama Harun. Dan yang kedua, ya ukhta Harun menunjukkan bahawa hebatnya Maryam tu sendiri sehingga dia seolah-olah adik-beradik Nabi, sifat dia macam Nabi Harun. Itu dua penafsiran yang dibuat oleh ulama tafsir. Tak apalah. Cuma kaum dia kata, maka na abuki mura'a saw', bapa kamu bukan orang yang buruk akhlaknya.
Wa ma kanat ummuki baghiyya, dan mak kamu juga bukan jenis baghi, bukan jenis perempuan zina. Tapi apa yang kamu buat ni? Apa yang kamu buat? Maryam, Imran, ayah dia wakafkan Maryam ini kepada Baitul Maqdis. Nabi Zakaria buat satu bilik untuk Maryam, yang mana Maryam ibadah di situ tak bercampur dengan orang. Memang taat sungguh pada Allah Ta'ala. Tak ada orang pernah tengok dia. Nabi Zakaria ni Nabi Zakaria katanya yang mendorong dia supaya minta seorang anak tu dengan sebab perangai Maryam. Baik, tak boleh nak orang panggil, tak boleh nak komplain. Lalu Nabi Zakaria ni tak ada anak. Dia tengok anak Maryam tu yang dia berdoa siang malam supaya dapat anak tu. Kerana tengok seronoknya lah kalau ada anak yang baik begitu. Macam kita lah dah, tengok anak orang, tengok cucu orang, baiknya dia, Allahu Akbar. Tengok cucu kita di rumah bangun tidur pukul 12, mata merah semua. Tak sejak kawan mari ambil di rumah, tak sejak kawan mari ambil di rumah. Nah, kita pukul tengok anak cucu orang tu, kata, kalau ada kau ada cucu seorang lagi. Ada dah. Anak-anak pun tak beranak belaka dah. Tak payah pakcik, nikah seorang lagi lah. Nah, nikah muda-muda tu umur 18, 19 tu. Bolehlah anak seorang lagi. Boleh faham tu? Marah orang perempuan ni. Dah kita kata kita nak anak macam tu. Nabi Zakaria ni dia tengok Maryam tu baik. Allahu Akbar, dia rasa nak anak jugalah. Tu dia minta dengan Allah. Tu kata riwayat lah. Lalu Maryam diperintah oleh Allah supaya jangan bercakap. Jangan bercakap. Cuma fa'asyarat ilaih. Tuan-tuan boleh buka ayat 28, 29, 30, 31, cerita berkenaan dengan ni. Bermula dalam surah Maryam, wadhkur fil kitab Maryam, masa itu sampai ke bawah. Fa'asyarat ilaih. Mu tengok. Tunjuk. Maryam tunjuk. Suruh tanya budak kecil, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Kaum dia kata mana sabah, suruh tanya budak kecil, ni mana boleh bercakap? Mula jawab. Mari di mana anak ni? Sedar bawa balik anak, mari di mana? Mak kamu baik, ayah kamu baik, kamu nak buat jahat Maryam? Orang kampung tak siasat dulu, apa-apa tuduh dulu. Jenis begitu jugalah. Kita pun sama juga, begitu juga. Lebih kurang je. Siasat tak lagi, tapi buat tuduhan dulu. Mana boleh begitu? Tak boleh begitu. Di Saudi dulu ada seorang perempuan yang datang mengadu kepada hakim, dia dirogol. Seorang lelaki, dia dirogol. Bila dia dirogol ni, polis tak tangkap lagi laki tu sebab dituduh, diambil dan disoal siasat sahaja. Cuma bila dia cek perempuan tu, dia bukan rogol ni, dia berzina. Suka sama suka. Dia nak buat khianat pada lelaki tu. Dia nak buat khianat pada lelaki tu, berzina dengan dia tu. Last sekali dua-dua kena tangkap. Dua-dua kena tangkap. Ni rotan dengan 100 rotan. Saudi hukum hudud dalam bab ni. Jadi bila dituduh yang mungkin dia tak salah, kita jangan kata apa lagi. Kita diamkan mulut kita dulu. Siapa sahaja orang dituduh, sehingga terbuktinya dia bersalah. Kerana kalau dia tak bersalah, sakar kita kena minta maaf dengan dia. Sebab kita duk bawa cerita dia habis kampung dah. Bila fa'asyarat ilaih, kami nak kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, budak mana boleh bercakap, kata dia. Tiba-tiba Nabi Isa bercakap. Perkataan pertama yang keluar daripada mulut Isa bin Maryam, Isa anak kepada Maryam, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Perkataan pertama Nabi Isa sebut bahawa inni Abdullah, aku hamba Allah.
Macam mana orang Nasara kata Nabi Isa ni anak Tuhan, sedangkan Isa sendiri menyebut bahawa dia itu hamba Allah. Mari, daripada mana Nabi Isa ni anak Tuhan? Mari daripada ketaksuban melampau memuja Nabi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kalau tuan tengok dalam kitab tuan-tuan tu, oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tengok nota kaki di bawah tu, nombor 22. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kamu mengkultuskanku, mengagungkanku, maknanya bahasa Indonesia tu, jangan kamu mengagungkanku berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara sebagaimana orang-orang Nasara mengagungkan aku berlebih-lebihan dan menyanjung Isa anak Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah wa rasuluh, dan rasulnya. Baik, kalau kita tengok nota kaki di bawah tu, nombor 23, jangan kamu mengagungkan aku, nombor 23, berlebih-lebihan dalam memuji dan menyanjung. Berkata guru kami Syekh Albani dalam kitabnya Al-Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah halaman 175, karya Al-Imam At-Tirmidzi, makna hadis yang dibawa kepada makna hadis dibawa kepada makna berlebih-lebihan dan memujinya dengan makna yang tidak sesuai. Hal itu tidak dituliskan oleh penulis. Hal yang dimaksudkan adalah ketawadhu'annya. Hal itu dikarenakan bahawa berlebih-lebihan dalam memuji biasanya diiringi dengan kedustaan dan berlebih-lebihan dalam perkara agama, dan perbuatan itu adalah perkara yang diharamkan. Maka larangan dari hal yang semisal merupakan perkara tidak berpengaruh kepada ketawadhu'an beliau. Mungkin ini bukan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Yang lebih baik mungkin dikatakan, sesungguhnya maksudnya adalah jangan kamu memujiku secara mutlak, kerana itulah makna secara bahasa. Kerana jika ada asalnya hal yang dibolehkan, maka yang semisal dengan hal tersebut juga dilarang untuk mencegah pintu-pintu keburukan. Sebagaimana hal tersebut diketahui daripada ilmu usul, jika dibuka pintu pujian maka hal tersebut akan menuai penyimpangan syariat, sebagaimana kita saksikan pada realiti, entah kerana kebodohan, entah kerana berlebih-lebihan. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh sebahagian mereka, yakni Al-Busairi dalam syairnya ketika memuji Nabi SAW, tinggalkan apa yang didakwa oleh orang Nasrani terhadap Nabi mereka, pujian Rasulullah dengan pujian-pujian yang engkau suka. Bagaimana kemudian itu mengatakan dengan perkataan yang berisi pujian terhadap Rasulullah, sesungguhnya dunia harta di dalamnya adalah kemurahanmu, dan ilmu luah dan qalam perkara gaib adalah bahagian daripada ilmumu. Ini adalah pujian yang jelas-jelas batil. Dan pujian-pujian seperti ini banyak sekali mereka menamakan sebagai nasyid-nasyid Islami. Baik, hak lebih tu baca sendiri, letih lah. Muka payah sangat mengaji ni, tak? Baik, senang aja. Baca banyak-banyak pun kita nak buat kesimpulan. Memuji Nabi. Asal memuji Nabi ni, baiklah, puji Nabi dengan pujian yang betul. Yang Nabi tak beri berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi, itu tak boleh. Berlebih-lebihan macam mana? Berlebih-lebihan meletakkan sifat Nabi sama dengan sifat Allah Ta'ala. Tak boleh. Setakat kita kata Nabi ni macam bulan purnama kerana keindahan Nabi, tak apa. Tapi kalau meletakkan Nabi ini mengetahui perkara gaib dan kunci kepada pintu perkara gaib, itu tak betul. Kerana bercanggah dengan ayat Allah, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada mereka yang tahu benda yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tahu perkara gaib hanyalah Allah Azza wa Jalla.
Itu yang tidak dibolehkan. Kemudian tu kita faham yang pertama. Kita nak puji Nabi kerana Nabi ni akhlaknya bagus. Memang betul. Tak apa. Kerana tawaduknya Nabi pun tidak apa. Cantik indahnya Nabi. Sebagaimana dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kita berkenaan dengan Nabi SAW, tubuh dia, keindahan senyuman dia, keindahan wajah dia, kebersihan dia, itu pujian. Tak apa. Tapi apabila meletakkan satu perkara yang Nabi ni sama taraf dengan Allah dan berlebih-lebihan dalam memuji, itu adalah satu perkara yang batil dan tidak betul. Kita boleh nampak perkara-perkara ini dalam syair-syair ataupun nasyid-nasyid yang disebut sebagai nasyid Islam lah, apalah orang duk nasyid sekarang ni lah. Qasidah-qasidah tu lah. Itu bahaya. Ada qasidah yang baik, yang betul ada. Tak apa. Qasidah-qasidah, lantunan, syair-syair yang baik memuji Nabi, itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Katanya Hasan bin Sabit, pernah juga puji Nabi SAW. Tak apa. Tetapi hasil daripada pujian ini kadang-kadang berlebih-lebihan sehingga membuka kepada pintu jadi syirik. Maka dalam Islam tu dia kaitkan dengan ilmu usul tadi tu. Ilmu usul fiqh di antaranya dia menghalang dulu perkara yang nak berlaku perkara lebih besar. Dia panggil sadduz zara'i. Sadduz zara'i ni mana kita tutup pintu kecil ni daripada terbukanya luas pintu yang lebih berat daripada itu. Kita tutup daripada awal-awal. Dalam mazhab Hanafi dia tidak dibenarkan pakai lengan pendek masa sembahyang. Dia tak benar mazhab Hanafi. Mazhab lain tak apa. Saya pun pakai lengan pendek ni. Walaupun saya banyak belajar Hanafi, pakai lengan pendek tak apa, tu kita tak ikut lah. Cuma dia nak tutup pintu. Pintu dia kata lama-lama pakai lengan pendek, awak tak pakai baju sembahyang, dia kata. Tu dia tutup awal-awal lagi. Dia tutup awal-awal lagi. Macam gitu juga. Macam orang buat mari pameran hak barang Nabi tu begitu juga. Kita kena tutup dulu, tutup. Jangan buka, kita kena tutup. Kerana mula-mula buat mari, kalau kita tengok sejarah tarekat-tarekat ke yang menyimpang pada hari ini, pada peringkat awalnya mereka terlalu melampau dalam memuji tok guru mereka. Terlalu melampau. Hatta Syiah dulu, Syiah dulu. Batu Syiah ada mazhab Zaidiyah yang dekat-dekat sama dengan mazhab Syafi'i, mazhab Zaidiyah. Dia tidak mencerca sahabat, dia tidak maki sahabat. Tapi mazhab tu tak ada lah. Orang Syiah sekarang ni dia kata dia Zaidiyah padahal dia taqiyah. Dia bermuka-muka, dia munafik. Dia kata saya mazhab Zaidiyah, awak nak berkawan dengan saya tak ada masalah. Saya tak cerca sahabat. Tu menipu dipanggil taqiyah. Dalam Syiah ni adalah syarat untuk jadi Syiah, kena menipu. Ada ke mazhab gitu kena menipu dulu? Kalau syarat nak menikah lain, menipu dulu, waktu lain lah. Waktu bukan syarat agama tu, waktu saya sebut saja je. Kawan saya lah, dia kata, dia marah kawan tu, dia kata, mu nak menikah lagi, bini mu comel dah. Dia kata, mu nak apa lagi? Bini mu tu comel bukan main, macam ratu cantik. Dia kata, mu nak menikah apa lagi? Dia kata. Lepas tu kawan dia kata, lah menikah lah, mu tak tahu lagu mana. Dia duduk bergaduh dua kan. Kita duduk dengar. Last sekali dia kata gini, aku nak letak syarat. Dia kata, syarat menikah ni yang pertama sekali kena menipu dulu. Dia kata, syarat pertama ni kena menipu dulu. Dah mu nak serasi tu kena tipu. Kawan dia kata, tak apa, tipu sunat. Dia kata, sunat lah, lama-lama jadi bala. Dia kata, dia duduk bergaduh dua orang tu, kita duduk diam. Dia kata apa, ikut mu lah. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah, oleh kerana jam tu bunyi dah, kita baca perenggah akhir ni. Last sekali bahawa nota kecil tu kita ambil sikit je. Rasulullah SAW melarang umatnya memujinya
yang pada dasar hal itu dibolehkan tapi ditakutkan jatuh kepada pujian yang tidak dibolehkan. Jika diragukan bahawa pelarangnya tersebut merupakan bentuk daripada ketawadhuannya sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis berkaitan permasalahan ini dan permasalahan lainnya, sebaliknya menyelisih larangan tentang pujian diharamkan, maka ini jelas insya-Allah. Maka hal ini jelas insya-Allah. Perkataan beliau dikuatkan dengan perkataan di akhir hadis ini. Sesungguhnya aku hamba Allah. Kerana hal itu seolah-olah jawapan daripada pertanyaan. Lalu apa yang kami ucapkan ketika memujimu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Artinya, ucapkanlah oleh kamu dalam pujian dan perkataan tidak diragukan oleh syariat, dan aku disifatkan, digambarkan, dan jangan kalian menambah-nambah. Maknanya, kalau tengok dalam hadis tu dia kata, Nabi kata, faqulu Abdullahi wa Rasul. Mukatalah aku ni hamba Allah dan Rasul. Baik, kalau kita letak pujian, maknanya pujian kamu kepada aku tidak keluar daripada aku sebagai seorang hamba Allah dan Rasul. Itu makna dia. Mu nak kata puji aku, pujilah, tapi pujian kamu kepada aku tidak keluar daripada dua perkara ni. Aku hamba Allah dan Rasul. Orang Nasara dia keluar daripada ni. Keluar daripada konteks tajuk besar dia. Nabi Isa sebagai hamba Allah, tapi dia keluar Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Sebab tu jangan kita mengangkat Nabi ni sama taraf dengan Allah Ta'ala, perbuatan yang tidak betul sama sekali, sebagaimana yang dibuat oleh golongan-golongan yang mengamalkan bid'ah. Mereka mengangkat guru mereka itu kadang-kadang lebih daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Allah telah menggambarkan beliau dengan perhambaan diri yang berada di puncak kesempurnaan. Allah Ta'ala berfirman dalam peristiwa Isra. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi